Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak buat sedikit komentar berkaitan dengan isu Dr. Rozaimi yang dikatakan menghina Imam Syafi'i tu. Dr. Rozaimi pun dah membuat video balas dan menjawab isu tersebut kan. Tapi saya nak respon sedikit terhadap video tersebut. Walaupun sekarang saya sedang travel, berada di Mersing ni. Urusan saya di Mersing ni dah selesai. Jadi on the way saya balik ke Shah Alam ni, saya nak memberi sedikit reaction terhadap video Dr. Rozaimi ataupun balasan Dr. Rozaimi terhadap mereka-mereka yang memberi teguran kepada beliau apabila beliau mengeluarkan kenyataan yang tidak enak didengar terhadap Imam Syafi'i. Okey, kita berhenti dulu kat tepi ni dan saya berikan sedikit reaction yang mana saya harap akan memberi manfaat kepada kita semua. Okey, kita berhenti dulu. Saya ada buat note sikit. Saya baru dengar apa yang disampaikan oleh Dr. Rozaimi. Jadi saya buat note di sini supaya tak terlepas. Okey, pertama, apabila Dr. Rozaimi memberi jawapan ataupun balasan terhadap mereka-mereka yang menegur Dr. Rozaimi ni, first kali Dr. Rozaimi mengatakan bahawa video yang disebarkan oleh mereka-mereka ini berdurasi 48 saat katanya. Dan dia kata mereka potong video pendek kemudian sebar-sebarkan dia untuk memberi tohmahan kepada dia. Yang pertamanya saya nak memaklumkan bahawa video yang diviralkan yang saya dapat itu berdurasi selama 4 minit 9 saat. Yang ni di dalam video ni ada video Ustaz Somad juga. Tapi Ustaz Somad hanya bercakap selama 1 minit 4 saat. Jadi Dr. Rozaimi punya video sepanjang 3 minit 5 saat. Jadi bukan 48 saat seperti yang dikatakan oleh Dr. Rozaimi. Konon-konon orang nak buat tohmahan kepada beliau lah. Okey, yang tu yang pertama. Yang keduanya, Dr. Rozaimi kemudian membuka tafsir At-Tabari, membaca tafsir ayat tentang sembelihan ahli kitab tu. Okeylah, tak apalah membuka dan membaca tafsir tersebut. Dan Dr. Rozaimi juga menyebut tentang perkara ni adalah khilaf. Khilaf muktabar. Betul lah tu, apabila dah khilaf, anda sebutlah ketika menyampaikan ceramah tersebut, sebutlah benda ni khilaf. Khilaf Imam Syafi'i mengatakan macam ni dan ada pendapat-pendapat imam-imam yang lain kata macam ni dan ianya adalah khilaf. Kan? Barulah nama ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Tetapi di dalam ceramah tersebut ada dah anda sebut perkataan khilaf. Anda terus menyampaikan seolah-olah Imam Syafi'i ini salah, anda sebut tak tepat dan pendapat yang lain itu lebih tepat. Anda tak sebut pun perkataan khilaf, sekarang baru nak sebut khilaf. Dan khilaf ni seperti yang kita sedia maklum, ada tata cara untuk melayan khilaf ni. Bagaimana kita nak menyampaikan perkara khilaf, bukan seperti yang anda sampaikan. Okey. Kemudian yang ketiganya, Dr. Rozaimi menyebut tentang fatwa Eropah lah, kemudian Ibnu Arabi lah. Dia mengait-ngaitkan kan, dia mengaitkan benda-benda ni, kemudian mengaitkan pula dengan MKI. Dia nak memberitahu bahawa MKI mengikut pendapat Imam Syafi'i lah tu kan. Dia dah mengata pendapat Imam Syafi'i tak tepat, kemudian dia kaitkan MKI mengikut Imam Syafi'i. Nak kaitkan konon-kononnya seolah-olah MKI ni berpegang pada pendapat yang tak tepat lah kan. Kemudian nak mengatakan bahawa kena berlapang dada dan sebagainya. Jika nak berlapang dadalah keseluruhannya. Tak perlulah nak sebut tak tepat, tak perlu nak sebut apa-apa perkara yang seperti yang anda sebut tu. Jika berlapang dadalah. Sebutlah seperti mana yang Ustaz Abdul Samad sebut ni. Okey, kita dengar macam mana Ustaz Abdul Samad sebut sebagai seorang yang berlapang dada. Kita dengar ni. Mazhab Syafi'i tidak. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Yang ada sekarang orang Kristen, orang Yahudi, dipotongnya kambing, dipotongnya ayam, tak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia sudah mempersekutukan Allah. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Yesus Al-Masih adalah Tuhan. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Mazhab Syafi'i tak boleh motong, tak boleh makan sembelihan. Hanafi, Maliki, Hambali
boleh memakan sembelihan Yahudi dan Nasrani. Karena walaupun mereka itu mempersekutukan Allah, tapi masih ada titik persamaan. Percaya sama-sama Allah, walaupun Allah dia dengan Allah kita beda. Sama-sama percaya ada Nabi, sama-sama percaya ada hari kiamat. Saya condong kepada mazhab Syafi'i. Okey, macam tu barulah namanya berlapang dada. Okey, kita mengatakan bahawa ada pendapat macam ni, ada satu lagi pendapat macam ni, dan saya pilih untuk mengikut pendapat ini. Kan nampak sedap kan? Barulah orang yang berhemah. Okey. Seterusnya Dr. Rozaimi menyebut tentang isu ilmiah ataupun perbahasan akademik. 2 kali Dr. Rozaimi sebut. Dr. Rozaimi, jika isu ilmiah ataupun perbahasan akademik, kita kena konsisten. Pendapat kita kena konsisten. Jika kita sentiasa nak memilih tentang pendapat majoriti, pegangan majoriti, dan mengatakan pegangan majoriti adalah yang benar, dan yang mana minoriti yang tak sama dengan majoriti adalah salah, kita kena konsisten, kena sentiasa berpegang kepada majoriti adalah benar. Adakah anda begitu? Jika kita tengok sebelum ni isu tentang peha itu aurat, majoriti mengatakan bahawa peha itu aurat, dan anda mengatakan bahawa peha itu tidak aurat, dan itu adalah pandangan minoriti. Anda berpegang kepada minoriti pula kan? Majoriti kata peha itu aurat, anda memberi hujah mengatakan bahawa minoriti lagi betul daripada majoriti. Itu satu. Tentang isu muzik pula, saya ada buat video tersebut. Ini video dia, anda boleh tengok dekat description box. Ini lagi lah kan? Anda sendiri menyebut bahawa ada ijma' yang mengatakan bahawa muzik itu haram. Tapi anda memberi hujah kononnya ada pendapat yang mengatakan muzik itu harus, dan pendapat itu anda memberi penekanan bahawa seolah-olah lebih betul daripada ijma'. Ijma' tau, bukan pendapat majoriti lagi. Ijma' pun anda boleh mengatakan bahawa tak tepat, dan minoriti pegangan anda yang anda nak pilih itu anda memberi hujah seolah-olah lebih betul daripada ijma'. Ini di dalam perkara ini anda terus menerus menyebut bahawa pandangan majoriti dan pendapat ataupun pegangan Imam Syafi'i itu tidak tepat. Sebab apa? Sebab ada majoriti. Bukan macam tu. Jika perbahasan akademik, anda kena konsisten lah. Macam mana anda tulis tesis? Takkan di dalam tesis anda tak konsisten macam tu? Siapa panel yang menilai tesis anda? Pelik ni. Entah-entah panel itu pun pening dengan sekejap macam ni, sekejap macam tu, pusing-pusing dalam tesis tu, mereka pun bagilah lulus lah. Agaknya lah mungkin hebat tesis anda, tapi pelik lah sebab tak konsisten. Jika perbahasan akademik kena konsisten. Seterusnya anda juga ada mengatakan bahawa dengan menggunakan perkataan tak tepat telah mengangkat mereka itu ke tahap yang tertinggi, anda kata. Jadi Dr. Rozaimi, pendapat anda itu tidak tepat. Jadi saya ingin mengangkat anda ke tahap tertinggi ni. Pendapat anda tidak tepat, hujah anda pun tidak tepat sebab tidak konsisten. Jika anda hendak memilih yang majoriti, anda patut pilih yang majoriti secara konsisten. Across the board, semua perkara anda pilih majoriti. Bukan macam sekarang, bila pilihan anda macam ni, anda pilih majoriti. Pilihan anda nak dengar muzik, anda pilih yang minoriti. 1-2 orang aja yang kata harus kan? Ada ijma' yang mengatakan haram, tapi anda pilih yang tak kuat. Tak apa pula kan? Jadi apabila anda berbahas, kebanyakan perbahasan anda memang tidak tepat. Jadi siapa yang nak mendengar Dr. Rozaimi, kena betul-betul perhatikan, sebab besar keberangkalian perkara-perkara yang disampaikan oleh Dr. Rozaimi tidak tepat. Saya kata tidak tepat ni sebab nak mengangkat Dr. Rozaimi ke tahap yang tertinggi. Jika ini adalah isu ilmiah dan perbahasan akademik, patutnya Dr. Rozaimi daripada awal ketika kuliah tersebut menunjukkan bahawa Dr. Rozaimi berkuliah secara akademik, memberitahu kepada jemaah yang hadir pada ketika itu bahawa ini adalah khilaf daripada awal kena sebut. Orang akademik akan menyebut bahawa ada pendapat daripada Imam At-Tabari mengatakan bahawa pendapat Imam Syafi'i ini tersilap. Bukan Dr. Rozaimi sebut sendiri mengatakan tidak tepat. Apa yang Dr. Rozaimi sampaikan ketika kuliah tersebut memang menunjukkan seolah-olah Dr. Rozaimi yang kata tu. Dr. Rozaimi bercakap seperti cakap di kedai kopi.
Kan bercakap sesama rakan-rakan di kedai kopi, bolehlah cakap macam tu. Tapi Dr. Ruzaimi tidak menunjukkan perbahasan akademik ketika kuliah tersebut. Dr. Ruzaimi menunjukkan percakapan kedai kopi. Kan? Jika perbahasan ilmiah, kita hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh ilmuwan yang lama, ilmuwan dulu. Kita quote, Dr. Ruzaimi sekarang nak tunjuk Imam At-Tabari mengatakan macam tu. Jadi masa ketika kuliah itu, Dr. Ruzaimi kena quote Imam At-Tabari. Imam At-Tabari mengatakan pendapat Imam Syafi'i ini tersilap. Kena sebut perkataan apa yang dikatakan oleh Imam At-Tabari. Kalau Imam At-Tabari mengatakan tersilap, Dr. Ruzaimi sebut tersilap. Janganlah ubah perkataan tu. Bila dah ubah jadi tak tepat, itu perkataan Dr. Ruzaimi, bukan perkataan Imam At-Tabari. Dr. Ruzaimi mengatakan tak tepat, Imam At-Tabari mengatakan pendapat itu silap. Jadi yang mana satu, mana lebih tinggi, mana lebih rendah? Kita tak tahu. Pendapat Imam At-Tabari itu yang mengatakan tersilap mungkin lagi rendah sikit saja. Kita tersilap nampak, tersilap cakap, kan? Tak tepat itu mungkin lagi teruk. Dr. Ruzaimi yang berpendapat bahawa tak tepat itu adalah suatu yang beradab, kan? Padahal perkataan tepat itu betul. Perkataan tepat, maksud tepat adalah betul, kan? Jadi apabila tak tepat itu dah jadi tak betul. Jadi macam mana itu lebih beradab? Sedangkan silap, kadang kita kata, maafkanlah, salah silapku. Salah dan silap adalah dua perkara yang berlainan. Jika ini adalah isu ilmiah dan perbahasan akademik, patutnya Dr. Ruzaimi daripada awal ketika kuliah tersebut menunjukkan bahawa Dr. Ruzaimi berkuliah secara akademik. Jadi perkataan silap itu mungkin lebih rendah daripada tak tepat. Mungkin tak tepat itu lebih menghina. Jadi kita tak dapat membezakan mana satu yang lebih teruk, mana satu yang lebih tidak teruk. Pendapat Dr. Ruzaimi yang mengatakan tak tepat itu tak teruk. Mungkin pendapat Dr. Ruzaimi itu tak tepat. Kan? Saya sebut tak tepat ini sebab saya nak mengangkat tahap Dr. Ruzaimi ke tahap yang tertinggi. Jadi pendapat Dr. Ruzaimi mengatakan tak tepat itu adalah sesuatu yang beradab, itu adalah tidak tepat Dr. Ruzaimi. Saya ulang, sebagai orang akademik patut tidak mengubah apa yang telah disebut oleh ulama terdahulu, imam terdahulu, iaitu Imam At-Tabari. Jika Dr. Ruzaimi memang nak quote apa yang dikatakan oleh Imam Tabari, sebut perkataan tersebut, iaitu Imam At-Tabari mengatakan pendapat Imam Syafi'i ini tersilap. Jadi sebut perkataan itu dan kena sebut bahawa siapa yang mengatakan perkataan itu, bukan seperti yang Dr. Ruzaimi sampaikan dekat ceramah ataupun kuliah itu cara percakapan di kedai kopi Dr. Ruzaimi. Itu bukan kuliah ilmiah, itu sembang-sembang aja. Kita sembang-sembang pun boleh cakap macam tu. Saya sembang atas bas je macam tu Dr. Ruzaimi. Saya cerita pasal sembelihan ahli kitab ni ketika di China atas bas di kalangan para pelancong aja. Kita dah bercerita dah, kan? Di akhir 8 minit terakhir penerangan daripada Dr. Ruzaimi di dalam video tersebut, beliau kait-kaitkan dengan orang lain seperti kanak-kanak. Ni situasi memang seperti kanak-kanak. Saya berani cakap sebab apa? Apa yang beliau lakukan, Dr. Ruzaimi lakukan adalah menunjuk, orang tu buat tak apa, orang ni buat tak apa, aku buat tak boleh, kan? Dr. Ruzaimi mengaitkan dengan seorang guru pondok lah. Dia kata, guru pondok ni kata macam tu, tak apa, kita tak kecam pun. Kemudian ada orang mengatakan Imam Al-Bukhari lah, kemudian mengaitkan dengan seorang Habib lah, kan? Dia kata, orang tu buat tak apa, aku buat tak boleh. Macam kanak-kanak kan, kanak-kanak dulu kita bila main-main macam tu lah, dia buat tak apa, saya buat tak boleh. Ataupun seolah-olah kalau kita tahu orang-orang yang tak boleh terima teguran ni, kalau kita perasan kan, dulu selalu kita lihat poster-poster yang menunjukkan orang menyuruh susun kasut, kan? Tolong susun kasut di surau ni. Lepas tu orang tu jawab apa? Orang tu tak susun, kau tak suruh pun orang tu susun kasut. Aku tak susun, kau tegur pula. Jadi macam kanak-kanak kan. Itu kanak-kanak dan orang-orang yang tak boleh terima teguran lah. Dia mengaitkan orang lain, kata orang tu buat tak apa, aku buat tak boleh. Itu 8 minit terakhir video tersebut. Dia kaitkan dengan berbagai-bagai orang, kan. Jadi Dr. Ruzaimi, anda menunjukkan seolah anda bukan seorang orang akademik ataupun membahaskan perkara-perkara ilmiah. Anda cuba nak membahaskan pendapat anda yang mana anda rasa anda nak guna,
anda cuba bahaskan seolah-olah perkara itu yang terbaik dan paling betul. Walaupun oleh minoriti ataupun bukan ijma', anda sanggup mempertahankan sebab itu pilihan anda. Jadi itu bukan orang akademik, Dr. Ruzaimi. Itu adalah sembang kedai kopi. Okey, setakat ini dulu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.